Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan supaya rang undang-undang bernama suatu enactment bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2022 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibaca bagi kali yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, Yang Berhormat ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, Yang Berusaha Ketua-Ketua Jabatan dan Agensi, para pegawai dan kaki tangan kerajaan negeri, semua tetamu, petugas media dan pemerhati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah kita semua menitipkan doa dengan tulus dan ikhlas kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Wathiq Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah, Sultan dan Yang di-Pertuan bagi negeri Terengganu Darul Iman, serta segala jajahan takluknya, dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultanah Nur Zahirah, Sultanah Terengganu, agar diberkati, dirahmati serta dikurniakan pimpinan ilahi untuk terus menaungi dan memayungi negeri Terengganu Darul Iman yang dikasihi ini. Kita amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya jualah kini kita sudah berada di fasa 4 pelan pemulihan negara. Hampir keseluruhan aktiviti sosial dan ekonomi mula beroperasi mengikut norma baharu. Dengan rendah diri juga, saya merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua petugas barisan hadapan kesihatan, keselamatan dan sukarelawan yang bersiap siaga dan bertukar lumus setiap masa untuk mengawal pandemik dan memberikan bantuan kepada yang memerlukan. Semoga semuanya diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, saya mohon membentangkan di Dewan ini enactment perbekalan tahun 2022 bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2022. Butiran lengkap enactment perbekalan tahun 2022 ini adalah seperti terkandung dalam buku Belanjawan 2022 Terengganu Darul Iman. Berkait dengan prestasi dan prospek ekonomi, sorotan ekonomi global dan Malaysia serta ekonomi Terengganu, Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, akibat dari kesan pandemik COVID-19 yang teruk pada tahun 2020, terutamanya berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, penawaran dan permintaan produk, pengeluaran dan perkhidmatan telah mengalami kejutan sehingga kan ekonomi global pada tahun lalu menguncup 3.2% berbanding mengembang 2.8% pada tahun sebelumnya. Bagi keseluruhan tahun 2020, Amerika Syarikat telah merekodkan kelembapan ekonomi pada kadar negatif 3.4% dan ekonomi Eropah pula dilaporkan merosot pada kadar negatif 6.5%. Malaysia pula mencatatkan kemerosotan pada kadar 5.6%, iaitu kedudukan kedua terendah selepas tahun 1998 yang mencatatkan pertumbuhan negatif 7.4%. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, pada tahun 2020, KDNK Terengganu menguncup 5.7% kepada 33.4 bilion ringgit berbanding 36 bilion ringgit pada tahun 2019. Hal ini didorong oleh sektor perkhidmatan dan sektor pembuatan yang menyusut kepada negatif 3.4% dan negatif 9.4% masing-masing. Selain semua sektor mencatatkan kemerosotan 1 digit. Penyusutan ini terutamanya bertumpu di subsektor utility, pengangkutan dan penyimpanan,
maklumat dan komunikasi, perdagangan borong dan runcit, serta produk petroleum, kimia, getah dan plastik. Bagi segmen maklumat dan komunikasi dan subsektor perkhidmatan kerajaan pula, kedua-duanya berkembang lebih baik kepada 7.7% dan 3.7% masing-masing berbanding tahun sebelumnya, sekaligus mengurangkan impak negatif ke atas prestasi ekonomi negeri ini. Walaupun KDNK Terengganu berada 0.1% di bawah paras nasional, namun kedudukannya dalam perubahan status tahunan berbanding negeri-negeri lain bagi tempoh 3 tahun ini adalah semakin bertambah baik. Ini menunjukkan daya tahan dan daya saing ekonomi Terengganu mempunyai potensi mengukuh. Pun begitu, kerajaan negeri juga menyadari bahawa pandemik yang sudah berlangsung selama hampir 2 tahun ini telah menyebabkan keadaan sosioekonomi rakyat Terengganu merosot dengan begitu signifikan. Ini dapat dilihat menerusi kadar pengangguran yang meningkat kepada 4.1% pada tahun 2020 berbanding 3.5% pada tahun 2019. Pendapatan isi rumah kasar bulanan penengah pula menurun sebanyak 13.6% kepada RM4,790 pada tahun 2020 berbanding RM5,545 pada tahun 2019. Bagi menyokong pemulihan individu, isi rumah dan perniagaan yang terjejas, kerajaan negeri telah mengumumkan pakej ransangan Terengganu Cakna pada tahun 2020 serta inisiatif khas COVID-19 dan bantuan ekonomi rakyat Terengganu berkat pada tahun 2021 membabitkan implikasi keuangan berjumlah RM76 juta. Kerajaan Persekutuan juga turut mengumumkan 8 pakej ransangan ekonomi sejak tahun lalu yang melibatkan kuantum berjumlah RM530 bilion bagi membantu rakyat di seluruh negara. Diharapkan bantuan-bantuan ini sedikit sebanyak telah dapat melegakan beban semua pihak yang terjejas dalam menghadapi sunnatullah yang berjalan sesuai dengan kemampuan manusia. Sebagai ujian yang bersilih ganti dalam kehidupan di dunia ini, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya Tuhanmu lah yang meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya, yakni menurut undang-undang peraturannya. Dan dia juga yang menyempitkannya, yakni menurut yang demikian. Sesungguhnya dia maha mendalam pengetahuannya, lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Surah Al-Isra ayat 30. Paling penting ialah kita menghadapi ujian ini dengan cara yang dipandukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda baginda yang bermaksud, hendaklah kamu rada dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Nescaya kamu menjadi orang yang paling kaya. Riwayat Ibnu Majah. InsyaAllah kerajaan negeri akan sentiasa prihatin dan menunaikan tanggungjawab sebaiknya untuk membela semua rakyat dan penduduk negeri ini. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, berkait dengan prospek ekonomi 21-22, Alhamdulillah, menerusi pelaksanaan pelbagai polisi ekonomi tambahan dan program vaksinasi di negara-negara seluruh dunia, dilihat telah berjaya mengatasi impak negatif peningkatan kes jangkitan COVID-19 sekaligus memulihkan prestasi ekonomi. Walaupun kegiatan ekonomi menjadi perlahan selepas pelaksanaan semula PKP penuh fasa 1, secara keseluruhannya ekonomi negara terus meningkat pada suku kedua tahun ini apabila berkembang sebanyak 16.1% berbanding negatif 0.5% pada suku pertama. Disokong terutamanya oleh permintaan dalam negeri dan prestasi ekspor yang terus mengukuh. KDNK Malaysia pula bagi keseluruhan tahun 2021 diunjurkan berkembang antara 3% hingga 4% berdasarkan jangkaan pembukaan semula semua sektor ekonomi dan sosial pada suku keempat. Ini berikutan kemajuan dan keberkesanan pelaksanaan program vaksinasi yang memberangsangkan
dan diharapkan dapat mendorong sentimen positif dalam kalangan perniagaan dan pengguna. Manakala bagi tahun 2022, KDNK Malaysia dijangka berkembang antara 5% hingga 6%, iaitu kembali kepada trend pertumbuhan KDNK tahunan dalam tempoh pra-pandemik. Justru, kerajaan negeri menganjurkan KDNK bagi keseluruhan KDNK Terengganu bagi keseluruhan tahun 2021 kembali bertumbuh positif kepada antara 2% hingga 2.2% dan menyasarkan berkembang kepada antara 3% hingga 3.4% pada tahun 2022. InsyaAllah. Datuk Yang Di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, dokumen rasmi PITAS 2030 yang menggariskan hala tuju dan fokus kerajaan negeri akan menjadi panduan dan keutamaan kepada para pemimpin, pegawai dan kaki tangan kerajaan negeri serta semua jabatan dan agensi bagi memastikan kita dapat merealisasikan visi Terengganu maju berkat sejahtera pada tahun 2030. Sejak PITAS 2030 diperkenalkan pada tahun 2018, kini kemajuannya mencecah hampir 30% daripada keseluruhan 50 mercu tanda yang telah dirancangkan. Menerusi Majlis Tindakan PITAS yang telah ditubuhkan dan jawatan kecil di bawahnya, banyak lagi inisiatif yang akan digerakkan untuk mencapai kesemua 50 objektif yang ditetapkan. Datuk Yang Di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, berkenaan 20 manifesto Terengganu, sukacita saya mengumumkan bahawa 4 lagi manifesto telah bertukar status kepada dilaksanakan, menjadikan keseluruhannya 18 manifesto berbanding 14 manifesto seperti yang telah saya umumkan pada Mei lalu. 4 manifesto tersebut ialah Perkampungan Darul Barakah, Wad Kelas Ketiga Percuma, Skim Pembiayaan Perumahan Terengganu Air Rahman dan Pencen Rakyat Warga Emas. Baki 2 manifesto lagi iaitu Bandar Baru Lestari dan Institut Pengajian Tinggi Islam Negeri. Suka untuk saya maklumkan perkembangan berikut. Bandar Baru Lestari, setelah membuat penilaian berdasarkan 8 prinsip pembangunan bandar lestari yang berkonsepkan Islamik, lestari dan pintar, adalah dimaklumkan bahawa Bukit Seraya telah dipilih sebagai lokasi rintis. Justru satu task force ditubuhkan untuk memastikan pelan secara teknikal dan mikro dapat dilaksanakan dengan baik dan secepat mungkin. Berkait dengan Institut Pengajian Islam Tinggi Islam Negeri, Kerajaan Negeri bersetuju untuk menaik taraf Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, dengan membina sebuah kampus induk di Durian Mentangau di atas tanah seluas 300 ekar dan melibatkan kos keseluruhan berjumlah 350 juta ringgit. Kerajaan negeri berhasrat untuk mengadakan majlis pecah tanah pada tahun hadapan, insya-Allah. Walaupun ada setengah pihak berhelah dengan mengatakan bahawa manifesto hanyalah umpan pilihan raya dan bukan kitab suci, namun kita sebagai orang Islam tetap beriman bahawa janji wajib ditunaikan semampunya. Anggaran hasil dan anggaran perbelanjaan. Datuk Yang Di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, bagi tahun 2022, kerajaan negeri akan membelanjakan sejumlah 1.657 bilion ringgit untuk pembelanjaan mengurus, 600 juta ringgit untuk pembelanjaan pembangunan dan 40 juta ringgit untuk perbelanjaan bekalan air. Di bawah perbelanjaan mengurus, sebanyak 92.99 juta ringgit diperuntukkan bagi perbelanjaan tanggungan dan 1.56 bilion ringgit bagi perbelanjaan bekalan, iaitu sebanyak 264.84 juta ringgit untuk emolumen, 244.47 juta ringgit untuk perkhidmatan dan bekalan, 22.14 juta ringgit untuk aset, 1.03 bilion ringgit untuk pemberian dan kenaan bayaran tetap dan 1 juta ringgit untuk lain-lain. Di bawah komponen pemberian dan kenaan bayaran tetap, sejumlah 400 juta ringgit dicarum ke kumpulan wang pembangunan
RM230 juta bagi pemberian kepada pihak berkuasa tempatan, badan berkanun dan pelbagai agensi. RM664.71 juta bagi pemberian kepada jabatan-jabatan kerajaan dan RM270 juta bagi program-program pelbagai perkhidmatan di bawah pejabat sosial kerajaan. Di bawah perbelanjaan pembangunan pula, sebanyak RM436.92 juta atau 72.82% diperuntukkan untuk sektor sosial, merangkumi pendidikan, infrastruktur dan kemudahan awam, pembangunan bandar dan luar bandar, serta sukan dan perumahan. RM137.28 juta atau 22.88% pula untuk sektor pentadbiran, merangkumi teknologi maklumat, pentadbiran am serta projek khas dan projek penting luar jangka, dan RM25.8 juta atau 4.3% untuk sektor ekonomi, merangkumi pertanian, pelancongan dan industri termasuk industri makro, kecil dan sederhana. Manakala bagi hasil pula, kerajaan negeri menganggarkan sejumlah RM1.507 bilion, iaitu sebanyak RM61.02 juta daripada hasil cukai, RM157.49 juta daripada hasil bukan cukai, dan RM1.28 bilion daripada terimaan bukan hasil termasuk royalti petroleum. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, dalam proses penyediaan belanjawan 2022 ini, selain mendapatkan input menerusi sesi konsultasi bersama di peringkat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, maklum balas daripada kerajaan jabatan dan agensi kerajaan negeri dan persekutuan, serta libat urus dengan pakar-pakar daripada pelbagai bidang, kerajaan negeri juga sentiasa prihatin dengan keperluan dan permintaan rakyat. Walaupun tidak dapat meneruskan program jelajah di semua daerah secara bersemuka akibat daripada COVID-19, namun suara rakyat tetap didengar kerajaan negeri. Berdasarkan cadangan dan aduan daripada rakyat yang diterima melalui portal e-Bajet 2022, kerajaan negeri dapat merumuskan 7 isu utama seperti berikut. Pertama, bekalan dan pemilikan rumah. Kedua, pengurusan bantuan kerajaan. Ketiga, perkhidmatan bekalan air. Keempat, penyediaan peluang pekerjaan. Kelima, kemudahan pengangkutan dan perhubungan. Keenam, pembangunan tanah. Dan ketujuh, keseimbangan pembangunan wilayah. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan input dalam penyediaan belanjawan ini. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, telah mengambil kira situasi semasa, menimbang permintaan dan keperluan rakyat, serta menyemak kedudukan keuangan dan keupayaan jentera kerajaan negeri. Izinkan saya untuk membentangkan belanjawan 2022 Terengganu Darul Iman yang bertemakan merakyatkan sejahtera untuk semua. Belanjawan ini mengandungi 147 inisiatif di bawah 22 objektif yang dipayungi oleh 5 teras berikut. Teras pertama, memperkuat daya tahan isi rumah. Teras kedua, memperkukuh kesejahteraan sosial masyarakat. Teras ketiga, memperbaik ketersediaan kemudahan awam rakyat. Teras keempat, memberdaya pertumbuhan ekonomi negeri. Dan teras kelima, memperindah persekitaran dan melindungi alam. Teras pertama ialah memperkuat daya tahan isi rumah. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, objektif bagi teras ini yang pertama adalah menambah peluang dan penempatan pekerjaan. Walaupun dalam suasana pasar pekerjaan yang terjejas, berdasarkan statistik penempatan pekerjaan di Terengganu yang berdaftar dengan My Future Jobs dengan izin dari tahun 2019 hingga Oktober tahun ini, yang menunjukkan trend peningkatan iaitu daripada 806
kepada 3,085 dan 8,266 masing-masing. Ini menunjukkan bahawa terdapat banyak peluang pekerjaan yang boleh diisi oleh rakyat di negeri kita. Pada tahun hadapan, kerajaan negeri menyasarkan 4,000 peluang pekerjaan akan diwujudkan dalam pelbagai sektor. Bagi mencapai sasaran ini, kerajaan negeri akan menubuhkan pusat cari kerja sebagai pusat perhentian yang menawarkan perkhidmatan pekerjaan bersepadu seperti pemadanan pekerjaan serta penyediaan maklumat dan khidmat nasihat kepada pekerja dan majikan. Sebanyak RM800,000 diperuntukkan untuk tujuan ini. Selain itu, melihat kepada kejayaan program outreach kesejahteraan pekerjaan rakyat negeri Terengganu yang telah diadakan di Besut oleh Terengganu dan Dungun dengan kadar kejayaan temuduga sebanyak 87%. Kerajaan negeri bersetuju meneruskan lagi program ini dengan peruntukan sebanyak RM200,000. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, objektif kedua bagi teras ini adalah menggalakkan keusahawanan dan meningkatkan keupayaan kendiri. Rakyat kita perlu digajak minda mereka daripada pencari kerja kepada penjana pekerjaan. Antaranya ialah dengan menceburi bidang keusahawanan. Setelah itu, kerajaan negeri memperuntukkan sejumlah RM60,000 untuk melaksanakan program business pitching and matching dengan izin bagi menyediakan peluang keusahawanan terutamanya kepada para belia yang berminat menceburi bidang keusahawanan. Mengenai modal untuk memulakan perniagaan pula, dengan ini saya mengumumkan peruntukan sebanyak RM2 juta untuk geran tunas usahawan. Geran bernilai antara RM3,000 hingga RM5,000 ini disediakan kepada para belia yang serius mahu menjalankan perniagaan setelah tamat menjalani latihan keusahawanan intensif seperti jumper oleh PUNB, Superb oleh Teraju, Tube oleh SME atau yang dianjurkan oleh Yayasan Pembangunan Usahawan YPU. Selain itu, bagi meningkatkan keupayaan kendiri 1,600 individu yang dilaporkan hilang pekerjaan semasa pandemik, kerajaan negeri akan menyediakan latihan pemahiran semula dan peningkatan kemahiran secara percuma di institut latihan milik kerajaan negeri seperti Tati UC dan TESDAT. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, objektif ketiga bagi teras ini memperkasa pengurusan bantuan kerajaan. Bagi memperkasakan pengurusan bantuan kerajaan negeri, ia akan diperkemaskan lagi di bawah jenama Terengganu Care supaya dapat memberikan perhatian yang lebih menyeluruh terhadap keperluan rakyat, meliputi aspek kebajikan, kesihatan, agama dan sosial. Bagi mencapai tujuan ini, Majlis Sosial Negeri Terengganu ia akan ditubuhkan, diberi tanggungjawab untuk merangka dasar dan pelan tindakan Terengganu Care yang lengkap. Tabung Darul Iman pula akan dinaik taraf kepada Yayasan Darul Iman dengan disediakan peruntukan sebanyak RM5 juta bagi menyantuni lebih 6,000 permohonan pada setiap tahun. Bagi menyediakan akses kepada ahli karya untuk mendapatkan barangan keperluan asas pada harga yang lebih berpatutan, selain dapat menjana ekonomi komuniti, sebanyak RM200,000 diperuntukkan bagi menubuhkan dan memperkasakan koperasi masjid. Supaya rakyat kita, terutamanya penerima-penerima bantuan ini, mempunyai kemahiran pengurusan keuangan yang baik. Program literasi keuangan akan diteruskan dengan peruntukan sebanyak RM50,000. Datuk Yang di-Pertua dan ahli yang berhormat, pada hari ini juga saya ingin mengumumkan bantuan Aidilfitri bernilai RM400 kepada 31,500 isi rumah miskin dan RM250 kepada 83,500 isi rumah berpendapatan antara RM2,500 hingga RM5,000 yang akan disalurkan menjelang hari raya nanti. Bantuan ini diharapkan dapat menyokong keuangan ke semua isi rumah B40 dan sebahagian isi rumah M40
supaya dapat meraihkan Aidilfitri dengan lebih meriah dan berkat setelah 2 tahun menyambutnya dengan penuh keterbatasan. Teras kedua, memperkukuh kesejahteraan sosial masyarakat. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, objektif pertama bagi teras ini adalah mengukuhkan penghayatan dan pelaksanaan Islam. Pada tahun ini, kerajaan negeri telah melancarkan modul Itqan Insani. Justru untuk pelaksanaannya pada tahun 2022, sebanyak RM1 juta disediakan. Bagi menambah nilai dan memantapkan kefahaman para agamawan dan pendakwah terhadap hukum hakam semasa, kerajaan negeri akan menganjurkan Multaqa Ulama seluruh Malaysia menerusi peruntukan sebanyak RM100,000. Sebagai menyokong institusi kehakiman syariah, pembangunan Mahkamah Tinggi Syariah daerah Kemaman akan diteruskan dengan peruntukan sebanyak RM3 juta. Manakala bagi Mahkamah Rendah Syariah daerah Setiu pula, akan dimulakan aktiviti perancangan dan perolehan bagi pembinaan premis baharunya. Di samping itu juga, kerajaan negeri akan melaksanakan program perkampungan syariah yang berkonsepkan pendidikan dan pelancongan untuk meningkatkan pengetahuan dan penghayatan orang ramai berkenaan dengan konsep, aplikasi dan hikmah undang-undang syariah. Sebanyak RM200,000 diperuntukkan untuk tujuan ini. Bagi memastikan agenda-agenda syariah ini dapat dilaksanakan dengan berkesan, Sekretariat Pelaksanaan Agenda Syariah akan ditubuhkan melibatkan pelbagai jabatan dan agensi yang berkaitan. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, bagi menghargai peranan 150 orang imam dan bilal di bawah skim Mubalik, dengan ini saya mengumumkan bantuan tunai one-off dengan izin sejumlah RM150 sebagai tambahan atas pemberian sebanyak RM300 oleh Kerajaan Persekutuan pada semua imam dan bilal di seluruh negara. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, objektif kedua bagi teras ini meningkatkan kesejahteraan institusi keluarga dan masyarakat. Setelah 2 tahun Majlis Walimatul Urus Perdana ditangguhkan, ia akan dianjurkan semula bagi meringankan beban golongan belia untuk mendirikan rumah tangga. Ini karya pertama. Rumah tangga karya pertama. Sebanyak 400 pasangan disasarkan akan menyertainya. Justru sebanyak RM1.2 juta diperuntukkan bagi tujuan ini. Bagi mengukuhkan kesejahteraan keluarga, program Hari Sabtu Hari Keluarga akan dirancangkan lagi dengan pelbagai aktiviti di banyak lokasi. Justru kerajaan negeri mengalu-alukan penglibatan pelbagai pihak untuk turut serta menjadi hos bagi melaksanakan program ini di taman-taman awam atau pusat-pusat rekreasi. Untuk mengeratkan perpaduan dalam kalangan rakyat, program seperti Moments of Unity dengan izin, Larian Sayangi Malaysiaku, Patriotic Drive dengan izin, dan sambutan perayaan Tahun Baru Cina dan Depa Bali akan diadakan. Sebanyak RM500,000 diperuntukkan untuk menjayakan kedua-dua program pembangunan keluarga dan masyarakat ini. Program untuk membentuk saksiah dan membangunkan potensi remaja, iaitu generasi Islah Falah Terengganu GIFT dan Fitriah Terengganu Fatih, juga akan diteruskan susulan mendapat sambutan yang luar biasa daripada lebih 10,000 pelajar sejak tahun lalu. Perkampungan Darul Barakah yang telah memulakan operasinya sejak Jun lalu disediakan peruntukan sebanyak RM1.8 juta untuk meningkatkan kecekapan pengurusan dan ketersediaan kemudahan sesuai dengan pertambahan pelatih pada tahun hadapan. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, objektif ketiga bagi teras ini menyokong pemberdayaan wanita dan belia. Kerajaan negeri juga berhasrat untuk mewujudkan kompleks wanita sejahtera yang berperanan sebagai pusat aktiviti setempat bagi kegunaan kaum hawa. Kompleks ini juga akan menganjurkan pelbagai program latihan kemahiran
selain menyediakan perkhidmatan kaunseling dan guaman untuk golongan wanita. Kerajaan negeri amat cakna terhadap nasib golongan suri rumah yang terkesan dengan pandemik. Justru bagi meningkatkan taraf dan kualiti hidup golongan ini, program bengkel kemahiran suri dan program inspirasi suri sejahtera akan dilaksanakan di bawah Pelan Pembangunan Kebudayaan Suri Rumah Terengganu. Di samping itu juga, Karnival Orang Puang Terengganu dan Persidangan Wanita Inspirasi Terengganu juga akan dilaksanakan untuk mempromosikan imej sosio-budaya dan pencapaian wanita Terengganu dalam aspek kepimpinan, kekeluargaan, pendidikan dan keusahawanan. Dasar Wanita Terengganu juga akan dilancarkan pada awal tahun hadapan. Justru kerajaan negeri memperuntukkan sejumlah RM400,000 kepada Urusia Wanita Terengganu bagi melaksanakan kesemua program ini. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, bagi menyokong kehidupan para isteri dan kaum ibu, sukacita saya mengumumkan bantuan tunai one-off dengan izin bernilai RM150 kepada 6,000 isteri ketua isteri rumah IKASIP dan ibu tunggal yang berpendapatan di bawah RM2,500. Buat seramai 8,900 orang kelainan OKU daripada isteri rumah berpendapatan RM4,000 dan ke bawah pula juga akan menerima bantuan tunai one-off dengan izin bernilai RM150. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, di bawah urusan belia, sukan dan NGO Terengganu Sejahtera akan ditubuhkan Akademi Kepimpinan Generasi Al-Fatih untuk membangunkan saksiah dan kepimpinan belia dengan lebih bersasar, berstruktur dan holistik. Inilah generasi pelapis yang bakal menggantikan kita semua pada masa hadapan. Bagi menjayakannya, sebanyak RM2.5 juta diperuntukkan. Bagi mengukuhkan lagi peranan NGO, kerajaan negeri akan mewujudkan Anjung Sejahtera NGO Terengganu sebagai pusat operasi dan aktiviti pertubuhan kebajikan dan kesukarelawan ini. Bantuan pengurusan badan belia dan NGO juga akan ditambah. Oleh yang demikian, sebanyak RM1.1 juta diperuntukkan. Ke arah memperkasakan lagi para belia dan pertubuhan belia, kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak RM580,000 untuk melaksanakan program kecemerlangan belia, anugerah belia, majlis perundingan belia dan hari belia. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, kerajaan negeri juga ingin mengajak rakyat untuk mengamalkan gaya hidup sihat dalam aktiviti seharian menerusi program Sukan untuk Semua. Program yang dirancang ini antaranya ialah Sukan Rakyat, Liga Komuniti Anak Muda, Fit is Sunnah dengan izin, Sukan Lasak dan e-sport dengan izin. Sebanyak RM1 juta diperuntukkan bagi menjayakan program-program ini di seluruh negeri. Kini Terengganu semakin terkenal sebagai negeri kayuhan basikal menerusi jenama Gatih. Bagi menggiatkan lagi promosi dan aktiviti berbasikal di negeri ini, peruntukan sebanyak RM920,000 disediakan, termasuk bagi membina monumen dan menyediakan laluan kayuhan basikal sepanjang 9.3 km dari Kuala Ibai ke Teluk Ketapang. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, bagi menyokong keuangan golongan belia, dengan ini saya mengumumkan bantuan tunai one-off dengan izin bernilai RM150 kepada 66,400 belia bujang berumur antara 18 hingga 39 tahun dan 21,800 orang mahasiswa daripada isteri rumah berpendapatan RM4,000 dan ke bawah. Diharapkan bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaiknya untuk memenuhi keperluan mereka.
Datuk Yang Dipertua dan ahli-ahli yang berhormat, objektif yang keempat bagi teras ini membela warga emas. Pada tahun hadapan, Pusat Jagaan Harian Warga Emas Muslimah Baitul Ummi di Kuala Terengganu akan memulakan operasinya. Sebanyak RM500,000 diperuntukkan. Selain itu, Pusat Integrasi Sosial Warga Emas juga akan diwujudkan di masjid-masjid terpilih untuk memberikan keselesaan kepada golongan warga emas bagi mereka menimba ilmu dan menyertai pelbagai aktiviti lain. Pemberian pencen rakyat warga emas juga akan diteruskan kepada lebih ramai penerima yang layak dengan peruntukan berjumlah RM13 juta. Datuk Yang Dipertua dan ahli-ahli yang berhormat, objektif kelima bagi teras ini adalah menambah akses perkhidmatan kesihatan berkualiti. Program Kad Sejahtera kini telah mencapai sasaran 20,000 penerima. Kerajaan negeri berhasrat untuk menjawab semula syarat kelayakan dan manfaat program ini supaya lebih ramai orang mendapat kebaikan yang optimum daripadanya. Sebanyak RM10 juta diperuntukkan. Sebagai langkah pencegahan kanser payudara dan pangkal rahim dalam kalangan wanita berusia 35 tahun dan ke atas, program pemeriksaan mamogram dan pap smear akan diteruskan di seluruh negeri. Pusat Autisme Sejahtera Terengganu juga akan mula beroperasi dengan peruntukan sebanyak RM300,000. Pusat ini ditubuhkan untuk meningkatkan potensi diri anak berkeperluan khas dengan pendekatan pembelajaran kepada anak-anak autisme di negeri ini. Melihat kepada masalah mental, kesihatan mental yang semakin melarat sehingga membawa kepada insiden bunuh diri, terutamanya akibat kemurungan dan tekanan perasaan, kerajaan negeri akan menyediakan khidmat perundingan dan rawatan kesihatan mental secara percuma di hospital di bawah anak syarikat kerajaan negeri dan pusat kaunseling swasta yang terpilih. Di samping itu, kempen kesedaran kesihatan mental juga akan dipergiatkan. Datuk Yang Dipertua dan ahli-ahli yang berhormat, objektif yang keenam, mengembangkan kecemerlangan pendidikan. Bagi menyediakan tabungan awal kepada setiap kelahiran baru di negeri ini, program kerjasama antara Yayasan Pembangunan Keluarga YPK dan Pembangunan dan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, iaitu skim Permata Sejahtera, akan diteruskan dengan peruntukan sebanyak RM750,000. Melihat kepada sambutan masyarakat yang sangat menggalakkan terhadap Sekolah Rendah Islam Darul Iman SRIDI dan Sekolah Menengah Islam Darul Iman SMIDI, kerajaan negeri akan memperuntukkan RM1.35 juta untuk menubuhkan SRIDI Kuala Berang dan menaik taraf SRIDI di seluruh negeri, serta RM3 juta untuk membina bangunan kekal SMIDI Ajil. Selain itu, pembinaan bangunan kekal SRIDI Bukit Besi juga sedang dirancang. Pemberian bantuan pakaian dan peralatan persekolahan juga akan diteruskan dengan peruntukan sebanyak RM5 juta. Di samping itu, sebanyak RM5 juta lagi disediakan untuk tabung siswa pelajar bagi membiayai yuran pengajian peringkat ijazah pertama di dalam dan luar negara. Bagi memastikan pendidikan agama Islam dan Al-Quran sentiasa diperkasakan, kerajaan negeri akan memperuntukkan sebanyak RM85 juta untuk skim Mus'ab, RM8.5 juta untuk skim Mus'ab bin Umair, dan RM6 juta untuk skim Al-Ghazali. Sebanyak RM4 juta juga lagi turut disediakan bagi bantuan per kapita untuk sekolah pondok, sekolah agama rakyat dan pusat pendidikan agama yang berdaftar di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Datuk Yang Dipertua dan ahli-ahli yang berhormat, objektif yang ketujuh, memelihara keselamatan dan keamanan. Kerajaan negeri amat gusar terhadap isu penagihan dan pengedaran dadah yang semakin meningkat di negeri ini. Justru kerajaan negeri menambah peruntukan kepada RM50,000, khususnya bagi menggiatkan lagi program pencegahan dadah dalam komuniti bersama dengan Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam
dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Kerajaan negeri juga menerusi unit-unit tubuh dan institusi masyarakat di semua peringkat akan terus memberikan kerjasama kepada pihak PDRM untuk mempergiatkan usaha pencegahan jenayah, terutamanya menerusi program Omnipresence dan kepolisian komuniti atau community policing dengan izin. Teras ketiga, memperbaik ketersediaan kemudahan awam rakyat. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, objektif pertama bagi teras ini adalah menambah baik bekalan dan pengurusan perumahan. Sebagai maklum balas mengenai isu bekalan dan pemilikan rumah yang dibangkitkan oleh rakyat, sukacita saya memaklumkan bahawa kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak 24.4 juta ringgit untuk meneruskan pembinaan rumah mampu milik Pulau Redang, Bukit Gasing 2, Gong Cengah 2 dan Tajin, serta rumah pangsa mampu milik Tuk Jembal dan Banggul Pau. Saya juga ingin mengumumkan bahawa sebanyak 825 unit rumah telah disiapkan pada tahun ini dan sedia untuk diagihkan, iaitu PPR Kuala Nerus, iaitu 500 unit, rumah mampu milik Seri Bandi, iaitu 220 unit, dan Lamanda Seri Iman 105 unit. Manakala 670 unit rumah lagi akan disiapkan pada tahun hadapan, iaitu rumah mampu milik Tajin sebanyak 250 unit, rumah mampu milik Tuk Jembal 160 unit, rumah mampu milik Pulau Redang 160 unit dan rumah mampu milik Tempinis 100 unit. Selain itu, kerajaan negeri juga telah mewujudkan skim pembiayaan perumahan Air Rahman dengan peruntukan sebanyak 30 juta ringgit bagi menyediakan akses pembiayaan untuk membina dan membeli rumah kepada rakyat di negeri ini. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, objektif kedua bagi teras ini meningkatkan kualiti perkhidmatan bekalan air. Bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan dan mengelakkan insiden gangguan bekalan air berskala besar berulang, kerajaan negeri menerusi Jabatan Bekalan Air Negeri Terengganu dan Syarikat Air Terengganu 1. Sedang merangka dan akan melaksanakan plan mitigasi dan rancangan berstrategi perkhidmatan bekalan air yang lebih menyeluruh. Kerajaan negeri akan memperuntukkan sejumlah 40 juta ringgit bagi kerja-kerja pemasangan paip air retikulasi, penukaran paip-paip baru serta kerja-kerja menaik taraf infrastruktur bekalan air di seluruh negeri. Selain melaksanakan projek baru, kerja-kerja baik pulih dan menaik taraf loji rawatan air di Bukit Sah, Kemaman dan skim bekalan air Kuala Terengganu Utara juga sedang giat dilaksanakan dan sudah berada di peringkat akhir. Syarikat Air Terengganu atau satu juga akan melaksanakan projek menaik taraf paip air kritikal di Kuala Terengganu, Kuala Nerus dan Marang. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, objektif ketiga bagi teras ini adalah memajukan penerima-gunaan teknologi digital dan telekomunikasi. Dalam mendepani cabaran revolusi perindustrian keempat, IR 4.0, kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak 4 juta ringgit bagi melaksanakan inisiatif di bawah Plan Induk Kerajaan Digital Pintar Terengganu 2021-2030 dan Pelan Strategik Taman Maya AI Terengganu. Antaranya, pembangunan sistem bersepadu bantuan kerajaan negeri, sistem keselamatan Smart AI di Wisma Darul Iman, Terengganu Government Cloud, T-Cloud dengan izin, pengaplikasian Internet of Things dengan izin dalam sektor pertanian dan pembangunan Taman Pelancongan AI. Bagi menyelesaikan masalah liputan internet yang lemah, terutamanya di kawasan luar bandar, kerajaan negeri akan terus memberikan kerjasama dan keutamaan kepada inisiatif di bawah Jaringan Digital Negara, JENDELA, dalam menambah jaringan fiber optik dan meningkatkan liputan 4G, terutama menambah bilangan menara telekomunikasi. Seiring dengan perkembangan e-dagang, kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak RM100,000
mempromosikan penggunaan dan perkhidmatan transaksi tanpa tunai dalam kalangan pengguna dan peniaga di negeri ini. Pendekatan ini bukan sahaja dapat memudahkan pengguna, bahkan turut meningkatkan hasil jualan peniaga. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, objektif yang keempat, melaksanakan projek rakyat. Demi memenuhi keperluan dan menjamin keselesaan rakyat, kerja-kerja naik taraf jalan, dewan, balai raya, longkang dan saliran serta projek-projek kecil DUN akan terus dilaksanakan. Ketersediaan infrastruktur yang baik ini bakal memberi impak yang besar kepada sosioekonomi rakyat setempat. Selain itu, projek naik taraf jambatan merentas Sungai Marang dengan kos RM435.8 juta telah diluluskan dalam RMK 12. Manakala projek pengawalan hakisan pantai di Kuala Nerus dan pembinaan tanjung buatan di Pantai Teluk Lipat Dulun juga sedang giat dilaksanakan bagi mengurangkan impak dan menangani hakisan yang berlaku di kawasan berkenaan. Rancangan Tempatan Banjir Bukit Payung Marang dengan kos RM60 juta. Kajian Pelan Induk Tempatan Banjir Lembangan Sungai Terengganu dan kajian Pelan Induk Tempatan Banjir Lembangan Sungai Marang juga telah diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan. Kerajaan negeri juga memperuntukkan sebanyak RM2.7 juta bagi projek Tempatan Banjir Baru Tuk Jiring. Projek ini dijangka mampu mengatasi masalah banjir di kawasan Gong Badak dan sekitarnya. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, objektif kelima bagi teras ini memperkasakan perkhidmatan kerajaan dan pengurusan bencana. Selain kerajaan negeri yang menyediakan peruntukan tahunan untuk bas kita dengan berkonsepkan pelancongan sebagai bas berhenti-henti sekitar Kuala Terengganu, Kerajaan Persekutuan juga telah memperuntukkan sebanyak RM105 juta bagi dana bantuan sementara pengusaha bas berhenti-henti di seluruh Malaysia dan RM48 juta lagi bagi memastikan perkhidmatan dengan jenama MyBus terus kekal beroperasi di beberapa negeri, termasuk Terengganu. Bagi memberikan penerangan berkaitan dasar dan program yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri dengan lebih berkesan, maka Karnival Penerangan UPDI dan Sahabat UPDI akan dilaksanakan dengan peruntukan berjumlah RM1.3 juta. Projek sistem e-tanah yang melibatkan kos sebanyak RM117.14 juta melalui kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Pejabat Tanah dan Galian Terengganu PTG juga akan dilaksanakan. Sistem ini bertujuan menambah baik proses pendaftaran pemilikan hartanah dan meningkatkan hasil kerajaan serta menarik minat pelabur melalui pendekatan ease of doing business dengan izin menerusi penggunaan sistem secara elektronik. Dalam menghadapi kemungkinan banjir susulan fenomena air pasang besar dan hujan lebat pada musim tengkujuh sekarang ini, terima kasih juga diucapkan kepada Kerajaan Persekutuan atas persiapan awal yang disediakan untuk negeri-negeri Pantai Timur, terutamanya yang melibatkan bantuan tenaga kerja dan logistik. Antaranya 13,274 anggota agensi responden, 1,531 kenderaan berat dan air, kenderaan darat dan air, serta 6,689 aset bukan kenderaan, lebih 8,000 kit makanan dan lebih 500 buah pusat pemindahan sementara PPS di Terengganu. Teras keempat, memberdaya pertumbuhan ekonomi negeri. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, objektif pertama bagi teras ini adalah menyokong perniagaan. Menyedari ramai usahawan PKS terjejas teruk akibat pandemik, Kerajaan negeri bersetuju menambah peruntukan tabung usahawan Terengganu Sejahtera atau tugas kepada RM10 juta. Pusat Bersepadu Pemasaran PKS Terengganu Abdul Rahman Auf Hub atau ARAH akan diwujudkan sebagai pusat pengumpulan, pembungkusan dan pengedaran berskala besar bagi membantu para usahawan untuk mengembangkan perniagaan. Justru itu, sebanyak RM500,000 diperuntukkan.
Selain daripada itu juga, kerajaan negeri akan membangunkan dan menaik taraf bengkel batik di penjara Marang, galeri seni warisan dan kios-kios perniagaan di pusat-pusat tumpuan pelancong. Usaha ini bagi menyediakan infrastruktur dan peluang yang lebih baik kepada para usahawan bagi meraih hasil jualan yang lebih tinggi. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, bagi membantu peniaga kecil dan penjaja yang terjejas teruk akibat pandemik, bantuan yang bernilai antara RM500 sehingga RM1,000 akan diberikan kepada 3,000 penerima yang layak. Bantuan ini akan diberikan dalam bentuk tunai atau peralatan. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, objektif kedua, merancakkan industri pelancongan. Industri pelancongan akan terus diberi perhatian oleh kerajaan negeri supaya dapat dirancakkan semula untuk menarik kehadiran lebih ramai pelawat sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Justru itu, sebanyak RM4.5 juta diperuntukkan bagi melaksanakan program-program galakan pelancongan. Produk dan aktiviti pelancongan berasaskan komuniti atau CBT akan terus diperkukuhkan dan dibangunkan bagi mempelbagaikan produk pelancongan di negeri ini dan memberikan manfaat secara menyeluruh kepada masyarakat. Kerajaan negeri merancang untuk mewujudkan pasar terapung sebagai salah satu destinasi tarikan pelancong yang baru. Dan seterusnya memanfaatkan keunikan laluan pantai di negeri ini sebagai satu jajaran pelancongan atau Coastal Scenic Drive dengan izin, yang bermula dari Kemaman sehingga Besut akan diwujudkan. Jajaran ini akan mempromosikan tempat-tempat menarik di setiap daerah seperti Pantai Kemasik di Kemaman, Pantai Rantau Abang di Dungun dan Perkampungan Nelayan di Marang. Sebagai salah satu strategi bagi menarik pengunjung ke negeri ini juga, pelancongan Islam akan terus diperkasakan. Untuk itu, rancangan dan usaha akan dibuat untuk memperkasakan ulama trail dengan izin, mewujudkan manuskrip digital karya ulama dan membentuk indeks khas berkaitan produk dan perkhidmatan pelancongan Islam. Bagi memastikan Tasik Kenyir dibangunkan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan nilai budaya penduduk, serta melindungi ekologi dan arkeologi, usaha untuk mengisytiharkannya sebagai Taman Geologi atau Geopark dengan izin akan digerakkan dengan lebih giat. Selain daripada itu, Jawatankuasa Pengurusan Risiko dan Krisis Pelancongan juga akan ditubuhkan bagi meningkatkan kesiapsiagaan dan kecekapan dalam menghadapi sebarang kemalangan atau bencana berkait dengan pelancongan. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, objektif 3 bagi teras ini memperhebat sektor pertanian. Menerusi Pelan Strategik Hala Tuju Pertanian Negeri Terengganu 2019-2023 yang bermatlamat menjadikan Terengganu sebagai pengeluar makanan utama negara, sebanyak 72 program dan 33 projek telah dilaksanakan pada tahun ini. Pada tahun hadapan, sektor pertanian akan terus diberikan penekanan melalui peruntukan sebanyak RM7.43 juta. Kerajaan negeri akan melaksanakan projek bangunan padi yang memfokuskan kepada penyelenggaraan tali air dan memulihkan tahap kesuburan tanah sawah dengan peruntukan RM2.25 juta. Pembangunan infrastruktur tanah terbiar akan diteruskan dengan peruntukan sebanyak RM1 juta. Pembangunan infrastruktur dan penyediaan kawasan bagi pertanian moden melibatkan golongan belia terutamanya siswazah diperkenalkan dengan peruntukan RM500,000. Di samping itu juga, pusat pengumpulan hasil pertanian di Hulu Terengganu dan Honey House dengan izin akan dibangunkan dengan kos sebanyak RM700,000. Kerajaan negeri juga bersetuju untuk membina baru pejabat pertanian Hulu Terengganu yang sering dilanda banjir supaya dapat meningkatkan lagi mutu penyampaian perkhidmatan. Program CSR Tani yang berkonsepkan gotong royong secara komuniti bagi pembersihan kawasan pertanian juga akan diperluas dengan peruntukan RM300,000. Sebanyak RM1.42 juta
diperuntukkan bagi pembangunan sektor penternakan melibatkan pembangunan padang ragut, pembangunan kambing telusu, rumah sembelih berstatus halal dan program pembangunan jurusuntik pemandian beradas. Kesemua projek ini akan diperkasakan bagi menjana peluang pekerjaan kepada golongan belia. Bagi sektor perikanan, sebanyak 1.8 juta ringgit diperuntukkan bagi memastikan kelestarian sumber marin dan memperkaya sumber perikanan. Projek pembinaan dan melabuh Tukon Tiruan dan Unjang diteruskan secara gotong royong dalam kalangan komuniti perikanan dengan peruntukan sebanyak RM600,000. Sebanyak 1.05 juta ringgit lagi diperuntukkan bagi bantuan peralatan kepada nelayan kecil, program pelepasan benih ke perairan umum dan konservasi penyu termasuk menaik taraf pusat sanctuari penyu. Skim bantuan modal tani dengan peruntukan sebanyak 5 juta ringgit dan tabung bantuan bencana pertanian juga sebanyak 1 juta ringgit akan diteruskan. Sehingga kini seramai 523 warga tani telah mendapat manfaat daripada saguhati bencana pertanian dengan nilai RM423,650 dan seramai 398 warga tani diberi pinjaman SBNT dengan nilai RM7.14 juta. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, objektif keempat bagi teras ini mengembangkan pelaburan dan perindustrian. Kerajaan negeri menerusi kerjasama dengan pelbagai agensi dan negeri dan persekutuan telah berjaya menambah nilai pelaburan berjumlah RM2.95 bilion pada tahun 2020 berbanding RM893.66 juta pada tahun 2019. Usaha ini akan digandakan lagi untuk mencapai sasaran pelaburan berjumlah RM3.75 bilion bagi tahun ini dan sehingga RM5 bilion pada tahun hadapan. Antaranya ialah menerusi pembangunan projek penanaman lada hitam komersial di Mukim Merang, Setiu oleh syarikat McCormick Global Ingredients, Sdn Bhd. Projek ini melibatkan pelaburan berjumlah RM356.2 juta dalam tempoh 10 tahun dan bakal menawarkan sebanyak 2,000 peluang pekerjaan serta memperkenalkan model Outgrower Scheme dengan izin melalui penglibatan petani tempatan. Perjanjian antara Lembaga Tabung Amanah Warisan Negeri Terengganu dengan McCormick akan dimeterai pada penghujung tahun ini. Kerajaan negeri juga menjangkakan akan meraih nilai pelaburan berjumlah melebihi RM4.64 bilion melalui projek-projek pembangunan pelaburan seperti pembangunan industri silika di Teluk Kaloh, pembukaan kawasan industri baru di Perasing dan kilang pengurusan sisa berjadual Kerteh. Selain itu, jawatankuasa pemutihan lot industri juga telah ditubuhkan bagi memastikan lot industri dibangunkan dengan sebaiknya. Kerajaan negeri juga sedang menambah baik dasar pelaburan dan perindustrian negeri, termasuk mengemaskini prosedur permohonan dan kelulusan projek pelaburan supaya dapat menarik para pelabur. Kerajaan negeri juga meluluskan satu kawasan perindustrian baru bertempat di Pulau Kerengga, Marang, seluas 509 hektar, di samping memperuntukkan sebanyak RM250,000 bagi menyediakan tapak asas bagi kawasan perindustrian labuhan. Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECRDC pula akan membangunkan kawasan tambahan fasa 4 di Taman Bayu Polimer Kerteh berkawasan 115 hektar. Pembangunan fasa 4 ini dijangka akan memberi kelebihan kepada para pelabur dari segi logistik kerana sumber bahan mentah adalah daripada beberapa syarikat petrokimia terkemuka yang beroperasi berdekatan kompleks petrokimia bersepadu di Kerteh. Datuk Yang di-Pertua dan ahli yang berhormat, objektif yang kelima, membangunkan negeri. Seterusnya, bagi membangunkan negeri secara lestari, beberapa projek akan diteruskan pelaksanaannya dengan peruntukan sebanyak RM120 juta.
Antaranya ialah pusat pentadbiran baru daerah Kuala Nerus, pembangunan infrastruktur di Bandar Baru Bukit Besar dan Bandar Baru Kijang. Pembangunan di setiap daerah juga sedang dirancang dan akan dilaksanakan sebaik. Peruntukan sebanyak RM250,000 disediakan untuk bayaran perunding kajian Pelan Tindakan Khas Kuala Terengganu City Centre (KTCC) serta kos pengurusan penyediaan kajian rancangan tempatan 2035 bagi daerah Setiu, Marang dan Hulu Terengganu. Teras kelima, memperindah persekitaran dan melindungi alam. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, objektif pertama bagi teras ini adalah meningkatkan penjagaan kebersihan dan keceriaan. Menerusi agenda Terengganu Bersih, 4 strategi utama telah digariskan, iaitu pembudayaan penjagaan kesihatan dalam kalangan rakyat, pengurusan sisa pepejal, pembersihan awam, dan pelestarian kawasan hutan. Justru bagi tahun 2022, fokus utama di bawah agenda ini adalah untuk menghasilkan pelan pengurusan sisa pepejal negeri Terengganu. Dalam memastikan aspek kebersihan dan keindahan bandar terpelihara juga, Kerajaan negeri menyediakan peruntukan berjumlah RM55.5 juta bagi pemerkasaan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam di peringkat pihak berkuasa tempatan PBT beserta penganjuran program Terengganu Clean Up Day dengan izin. Peruntukan ini juga melibatkan penambahan bilangan tong sampah yang dianggarkan sebanyak RM1 juta yang akan digunakan bagi mengatasi isu kekurangan dan kerosakan tong sampah awam sedia ada. Diharap dengan penambahan tong sampah ini akan dapat meningkatkan aspek keceriaan, terutamanya di tempat awam dan jalan utama. Kerajaan negeri juga bersetuju untuk melaksanakan projek Integrated Island Waste Management dengan izin, yang memfokuskan ke arah penambahbaikan pengurusan sisa pepejal secara bersepadu di Pulau Redang, Pulau Perhentian dan Pulau Kapas dengan kerjasama antara PBT dan United Nations Development Programme (UNDP). RM160,000 lagi diperuntukkan bagi membangunkan mentaliti dan budaya bersih dari kalangan masyarakat menerusi penganjuran pertandingan Kampungku Bersih. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, objektif kedua bagi teras ini melindungi kelestarian alam. Bagi memastikan pembangunan di negeri Terengganu bergerak seiring dan menitik beratkan kelestarian alam sekitar, Kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak RM400,000 bagi projek berasaskan pemeliharaan alam sekitar. Peruntukan berkenaan disediakan untuk projek pembangunan di kawasan Central Forest Pine (CFS) dengan izin, yang menjadi tunjang kepada habitat hidupan liar di negeri Terengganu, dan projek pengurusan hutan yang membolehkan kawasan hutan diurus secara mampan dan lestari bagi mengekalkan persijilan pengurusan hutan yang telah dianugerahkan sejak tahun 2000. Selain itu juga program Marine Spatial Planning dengan izin yang dilaksanakan di bawah pembiayaan China Oceanic Development Foundation (CODF) juga merupakan inisiatif dalam meningkatkan perlindungan dan pemeliharaan ekosistem, habitat dan spesies marine secara menyeluruh, terutamanya di pulau-pulau peranginan utama di negeri ini. Bagi tujuan mengekalkan kelestarian ini, juga Kerajaan negeri meminda enactment Penyu Terengganu 1951 pindaan 1987 untuk menguasakan larangan penjualan semua jenis telur penyu dan tuntung di negeri Terengganu. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, saya ingin menzahirkan rasa duka cita terhadap nasib 70 orang pelajar kita yang menjadi yatim dan yatim piatu disebabkan kematian ibu bapa dan penjaga mereka akibat daripada COVID-19. Sebagai tanda simpati kerajaan negeri, pemberian yang bernilai RM500 disediakan untuk mereka dalam bentuk tunai dan caruman tabung pendidikan. Sama-samalah kita mendoakan semoga ibu bapa mereka ditempatkan di kalangan solehin.
Sebagai menghargai jasa para penjawat awam yang telah menggerakkan jentera kerajaan demi menjamin perkhidmatan yang terbaik dapat disampaikan kepada rakyat. Kerajaan dengan ini mengumumkan pemberian bonus bernilai RM700. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, akhirnya tahun 2022 menjadi tahun yang amat penting kepada negeri Terengganu dan negara kita. Tahun untuk kita memacu kembali pertumbuhan ekonomi negeri dan menyejahterakan kehidupan rakyat. Saya yakin dengan kerjasama dan kerja kuat daripada semua pihak bagi menjayakan agenda-agenda yang digariskan dalam belanjawan ini akan meletakkan Terengganu pada landasan yang lebih baik. Pergi ke pantai memancing tenggiri. Pergi ke hutan melihat tempua. Bersama kita majukan negeri, merakyatkan sejahtera untuk semua. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala jualah saya menyerahkan segala urusan kerajaan ini. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan